ilah. La ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut betul-betul. La ilaha illallah. Kemudian ingat, iman ni dia ada 3. Pertama, iqrar bil lisan. Kita kena ikrar la ilaha illallah. Macam baru ni orang ke Maman, tetapi dia tu datang daripada Johor. Dia bukan Islam, umur 19 tahun, dengar ceramah Dr. Zakir Naik, terus diucap la ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Bila disebut la ilaha illallah, hati ni tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenal ni tasdiq, la ilaha illallah, la ilaha illallah ni. Jangan jadi macam kita buat tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kan Pak Imam, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 Pak Imam buat apa? Allah. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 Pak Imam Allah. Kita la ilaha illallah sekali. Bang, zikrullah ni dia lambat. Ni nak tasdiq bil qalbi ni bukan senang. Dia ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok kita tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sunat tengok jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok dalam hati tu dia ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalau tuan-tuan mengaji dalam sains tuan-tuan, orang ni dia sambung dengan jantung. Sebab tu orang buat aerodinamik, orang masuk sini tak? Dia masuk. Dan orang di sini tuan-tuan ada satu spare untuk jantung. Sini, sini dan kaki kita. Sini. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mazhab Hanafi, dia suruh tulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi ya. Kalau Syafi'i tak payah lah. Kan? Hanafi. Kita Syafi'i tak payah lah. Di tuan-tuan lah tu. Kita tengok. Ganggu orang sembahyang. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Tengok budak ni. Jadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ni tasdiq bil qalbi wal amal bil arkan atau wal amal bil jawarih. Bila dah ikrar bil lisan, tasdiq, kita kena buat amalan. Maka amalan kita jangan lari daripada 3 perkara. Pertamanya, akidah kita kena betul. Kalau akidah kita syirik, amalan ditolak, mardud. Kalau kita masih lagi duduk percaya benda syirik, contohnya apa? Kita duduk percaya dengan bomoh-bomoh. Kita ada bomoh-bomoh. Contohnya hilang duit, pergi jumpa tok bomoh. Ni saya hilang duit, tok bomoh tu. Jangan susah hati. Nanti balik aku nampak. Ada buat gitu. Lepas tu dia pun bagi tahu yang hilang tu ada orang lain curi. Orang sebelah rumah. Supaya kita bergaduh dengan jiran kita. Ni Nabi kata, man ataka hinun, barang siapa yang berjumpa dengan bomoh yang meramal, fasa'alahu an syai'in, dia tanya sesuatu, lam tuqbal salata 40 yawman, Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari. Bomoh yang meramal, hilang duit, jumpa tok bomoh tu ramal-ramal. Dekat typing ada satu bomoh photostat. Pergi jumpa dia guna mesin photostat, keluar gambar orang. Tapi orang tu tak berapa jelas, tapi boleh nampak. Jadi dia kata, ada orang dia, kita percaya Tuhan tak terima sembahyang kita 40 hari. Contohnya apa? Kita pergi jumpa tok bomoh, meramalkan tok bomoh yang siam ke, tak kira lah. Tok bomoh yang nak bagi laris kedai kita, bukan kedai. Pergi jumpa, dia bubuk dalam botol air. Kemudian gantung. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang orang berniaga kan, dia gantung air di depan kan. Tuan-tuan ambil jarum, cucuk. Itu semua khurafat. Dia boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Syirik, Tuhan tak terima ibadat. Kalau bomoh patah, boleh tak bomoh patah? Kita tangan patah, bomoh patah tak apa. Dia tak ramal. Ada tak kita patah? Dia ramal. Jangan takut. Dalam atau beberapa hari lagi boleh sihat. Tak, dia pegang. Elok, no problem. Bomoh kayak, no problem. Bomoh kadang-kadang ni tuan-tuan yang gunakan jin, yang tu tak boleh. Siapa pergi jumpa, Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari. Maka ibadat kita betul sembahyang, tapi dia buat benda ni, Tuhan tolak ibadat kita. Yang kedua apa tuan-tuan?
Yang kedua, ibadat kita kena betul. Sembahyang kena betul. Nak betul sembahyang, wuduk kena sempurna. Kita wuduk sempurna tak? Tengah duk ambil wuduk bang. Pokok dah. Bang, konsentrate bang. Wuduk kena sempurna. Bila ambil wuduk tu, tuan-tuan tengok setiap air yang kena ni, kita gosok, buka dosa kita. Sebab tu kalau boleh ambil wuduk, tuan-tuan, baca doa. Saya letak tuan-tuan dalam YouTube. Pernah ada seorang syekh ni. Saya nak sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Jadi saya ambil wuduk. Ambil wuduk, apa semua siap. Ambil semua basuh. Pergi sembahyang sunat duha. Usalli sunatan duha raka'atain. Dia tepuk dia. Ya akhi, roh maratan ukhra, pergi sekali lagi, tak full wudu, pergi ambil wudu. Ana akhir wudu, ana dah خلاص, ana habis dah. La maratan ukhra, sekali lagi. Kenapa pula? Dia pun ambil. Dia tunggu di belakang, dia tengok saya ambil. Dia tak tengok aku wudu. Bagi lambat sikit. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok pergi, dia tengok ambil. Tengok 20 minit. Kita mungkin okey kot. Saya pun usalli sunnatan duha. Dua rakaat ini dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Mungkin cepat lagi kot. Tak apalah, aku buat ambil wuduk sejam. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok dia. Dia tengok ambil. 45 minit. Saya pergi usalli, dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Mungkin aku ambil sunat kot, aku ambil yang wajib dah. Saya pun ambil yang wajib. Ambil yang wajib apa? Masuk muka. Saya letak air, letak di muka. Ketika letak di muka, dia bisik kat telinga. Ya akhi, tad'u ila Allah, doa kepada Allah. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tasyadu wujuh awliyatika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma tasyadu wujuh a'daika. Ya Allah, bagilah mukaku bercahaya ya Allah, seperti mana awliyamu ya Allah. Jangan gelapkan mukaku seperti mana musuhmu ya Allah. Saya basuh muka kakak, berlinang air mata saya. Menangis. Kami basuh, kami menangis. Air mataku bercampur dengan air wudukku. Rupanya ambil wudu tak sempurna, tak ada doa. Bila dah habis semua, basuh tangan. Dia basuh kat dia bagi tahu kat telinga. Allahumma a'tini kitabi yamin. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Bila basuh ni, air mata mengalir. Basuh tangan kiri. Wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh tangan kiri, air mata mengalir. Basuh kepala. Dia bisik kat telinga. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang saleh ya Allah. Basuh, berlinang air mata. Basuh kaki, dia bisik. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tetap tapak kakiku di atas titik sirat ya Allah. Tak abang, kita ambil doa. Macam mana nak dapat khusyuk semayang? Wuduk bagi sempurna. Bila sempurna wuduk, sembahyang sedap bang. Nak cerita tak ni? Habis ambil wuduk, dia kata al-an, sekarang roh pergi. Saya pun pergi. Dalam hati saya, mungkin dia tepuk pula. Tapi dia tak tunggu dah. Allah, ya Allah, sedapnya sembahyangku. Angkat takbir, sedap. Allah sedap. Bismillah. Allah sedapnya. Nak cerita tak ni? Saya kalau buat analogi. Pernah makan tak buah pelang? Pernah makan? Ambil buah pelang tu. Buah pelang telur. Potong-potong yang hijau je. Nampak isi warna putih kan? Lepas tu kita potong 6. Ambil satu jorong, satu tu yang potong tadi. Ini ialah buah rojak. Makbi ke bapak bi berapa? Buah rojak tadi yang warna hitam. Kita letakkan serbuk apa tu? Kacang. Kemudian ambil tadi ni, buah pelang tadi. Yang kita potong tadi, kita cicak ni analogi cicak. Kemudian tunjuk kepada tuan-tuan. Letak di mulut. Kemudian masuk.
meleleh elio dia nampak. Kenapa meleleh air liur? Saya baru cerita je, benda tak ada. Sebab abang dan kakak pernah merasai buah belang tersebut, betul tak? Macam tu orang buat ibadat, nak cerita tak berhenti. Dia sedap bila dia buat. Allah, sedap tu, ya Allah. Nak cerita tak berhenti bang. Sebab apa? Wuduk. Sebab tu ibadat kita ni, wuduk dia sempurna. Bila sempurna bang, sembahyang sedap, nak cerita tak berhenti. Allahu Akbar, sedapnya baca Fatihah kita sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu Pak Imam baca tu kita duduk belakang sedap. Kan? Sedap. Sebab apa? Sebab kita dah rasa. Ya, jadi Pak Imam baca sedap kita. Walaupun kita tu. Pak Imam baca surah kita. Pak Imam rokok. Allah, aku tak baca Fatihah lagi. Sebab tadi terlupa tuan-tuan. Ni nama kita apa? Wuduk sempurna. Satu lagi. Sembahyang kena bagi betul. Banyak orang perempuan dia tak tahu masbuk. Tak ada masbuk. Kita orang lelaki okey. Saya baru ni bawa pergi Mekah. Bawa jamaah perempuan nak pergi tunai umrah. Masa tu tuan-tuan masuk waktu maghrib, kami masuk di bawah Hilton. Tengok-tengok, imam dah rakaat pertama, imam rakaat kedua. Dia kata jamaah perempuan, okey, makcik, kakak, kita masbuk. Makcik di depan saya, ustaz, masbuk tu menantang apa? Dia orang Kedah. Saya menantang ada 2 ekor. Dia tak tahu masbuk. Sebenarnya dia duduk pergi masjid selalu, tapi tak tahu masbuk. Dia kata tak apa, kakak makcik ikut saya. Dia kata tak tahu dah nak buat macam mana. Saya kata ikut saya. Rupanya dia tak ikut tuan-tuan. Dia buat macam mana? Dia masuk, terus dia angkat takbir, dia kejar. Dia tak ikut imam. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai orang semua dah takbir. Tengok-tengok. Pak Imam tahiyat, dia buat tahiyat kau. Pak Imam bagi salam, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bangun. Saya bangun. Orang pakat bangun. Dia pakat tengok. Oh, gede. Kan? Habis apa semua dia tanya. Makcik tadi, walaupun saya duduk sebelah tu, dia duduk sini, aku semayang, aku tengok juga nampak lah. Aku pun tak khusyuk tu kan. Lepas dia nampak, ini semayang apa? Dia kejar orang. Dia kata, makcik, kakak, kenapa tadi kejar? Orang kawan kata ikan. Apa kejar ni? Dia kata, mana kami tahu. Sepatutnya bila rakaat kedua tadi, imam dah rakaat ketiga bagi salam, makcik kakak kena bangun. Bangun tambah rakaat. Kata mana anak tahu? Dalam hati saya, kumpul semua orang tua ni. Saya beritahu ikut aja apa orang buat. Lepas tu, saya kata, makcik, semayang semula. Semayang semula macam mana? Semayang semula. Isteri saya dah suruh dia jadi imam. Semayang maghrib. Tuan-tuan nak beritahu kata tak tahu masuk. Sebab tu orang perempuan kadang-kadang dia masuk sah pun tak tahu. Masuk-masuk, tahu dah duduk kat mana? Orang lelaki kalau sah pertama bagi penuh. Tapi orang perempuan tu kan ada sah pertama. Tahu dah dia nak duduk kat mana? Dia duduk kat kipas. Mana ada kipas dia duduk? Dia tak kira sah. Ni apa yang kita nampak tengok orang. Dia cari kipas. Bukan kipas kah duduk sah pertama bagi penuh. Pahala dia, malaikat akan tengok sah. Satu sah ni pahala semua sama. Bukan dia kira, tuan-tuan, ni khusyuk tak khusyuk. Jamaah ni tuan-tuan, dia kira sah. Kita duduk satu sah, dia akan kira sama 23 kali ganda. Tapi kalau orang tu dia khusyuk lagi tambahlah pahala dia, tuan-tuan. Sebab dia orang lelaki, dia tak tahu buat masbuk. Satu lagi, orang perempuan kadang-kadang dia tak tahu macam mana kita nak masbuk. Saya nak tanya kata lah, orang lelaki tahu, semua tahu. Tapi kalau tanya belum tentu. Orang perempuan, saya sembahyang sunat. Dia nak tanya ni, boleh jawab. Tak betul tak apa, ni kita mengaji. Sembahyang sunat. Ba'diyah maghrib, lepas maghrib. Saya ni anak saya nak sembahyang maghrib, boleh tak ikut orang sunat, sembahyang sunat ba'diyah maghrib?
Boleh tak boleh? Siapa kata boleh angkat tangan? Siapa kata tak boleh? Kita tanya ni tengok. Sembahyang sunat. Kita nak sembahyang maghrib, boleh tak ikut orang sembahyang sunat? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak? Sembahyang sunat, niat imam sunat, niat makmum wajib. Kita kena ingat. Jadi orang sembahyang sunat, kita boleh sembahyang maghrib ni ikut dia. Dia 2 rakaat. Habis dia bagi salam, kita bangun tambah 1 lagi. Allah tak tahu masuk. Ni, tahu dah tahu ni. Aku dah cerita ni tahu Ni, bila kita sembahyang macam mana saya tunjuk. Simple. Abang mana? Ni untuk orang perempuan. Boleh abang? Lagi 25% saya bayar. Ni macam mana dia sembahyang sunat abang tiap. Ni orang perempuan macam mana nak buat? Orang lelaki masuk di hujung tumit dia. Ni, hujung tumit dia. Bukan duduk sini. Duduk kat sini. Masuk dia tahulah ada orang nak ikut dia. Macam mana? Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Kita bagi tahu ada orang sembahyang belakang. Kemudian baru kita cuit dia. Jangan cuit dulu. Cuit dulu. Woi. Betul tak? Masuk dulu. Ni. Kalau tak cuit pun tak apa dah. Dah tahu dah. Allahu Akbar. Dah tahu dah. Maksud dia ada orang sembahyang, aku jadi imam. Kan? Jadi bila macam ni, okey. Abang sini. Apa dah? Boleh 25%. Habislah aku malam ni. Dah nak tunjuk orang perempuan ni. Okey, abang masuk. Okey. Saya nak masuk. Untuk orang perempuan ni, saya nak masuk macam mana? Jangan duduk sebelah sini. Saya duduk sini. Faham tak? Allahu Akbar. Bagi tahu dulu. Ni, saya semayang. Kemudian dia tak nak turun. Baru kita Allahu Akbar. Baru cuit dia. Okey, abang turun. Satu lagi. Tengok dia tu baca. Nampak tak orang umpat? Baru boleh. Alhamdulillah, okey. 20% tinggal lupa. Itu tuan-tuan perkara yang sangat simple, tapi banyak orang perempuan tak tahu. Kita langkah ke belakang. Bila langkah ke belakang, maksud dia satu saf. Faham tak? Tapi kebanyakan orang perempuan dia tak tahu masuk. Dia semayang seorang-seorang. Ujilah pahala uji. 27 kali ganda. Kata lagi. Ini orang lagi. Imam. Kan? Habis semayang. Jadi orang di belakang pakat bangun. Nak tambah rakaat yang dia tinggal. Kita nak ikut ni, salah seorang ni. Macam mana nak buat? Tak, abang, dia nak buat? Ni semua ni, bangun ni. Tambah rakaat. Kita nak ikut salah seorang ni. Macam mana nak buat? Kita pergi duduk di belakang orang yang nampak alim sikit. Tengok dia ni. Yang lain ni semua mangkuk ayun. Yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai. Kita duduk di belakang dia. Ni duduk di belakang ni. Ini semua ada orang ni. Kita duduk di belakang dia. Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Yang tu sunat kena cuit. Sebab tak tahu mana satu. Jadi kita pun cuit. Maksud dia apa? Aku jadi imam. Jangan pula. Aku kan? Sebab tu kena takbir dulu. Allahu Akbar. Masuk dalam sembahyang. Lepas tu baru cuit. Bila dah cuit tuan-tuan, kita boleh tak rokok lagi? Tak boleh kan? Kita langkah ke belakang. Bila langkah ke belakang, orang berikut datang duduk sebelah kiri. Kemudian datang pula sebelah kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Habis satu saf. Bila dah habis satu saf, saf yang kedua, kata dalam kitab Munyatul Musalli, dimula di sebelah kanan. Bukan kanan sana, kanan imam. Banyak orang guna kanan hujung. Bukan, kanan imam. Ni saf pertama, ni imam. Kita mula di kanan imam, tapi di tengah. Faham tadi? Nampak macam tak faham kan pun?
Ni, di kanan imam di sebelah ni. Bukan di sana, banyak orang di sana. Kanan imam, bila di kanan imam, datang pula sebelah kiri. Kanan, kiri, kanan, satu sah pula, dua sah. Faham tak? Sebab tu ibadat kena bagi betul. Kalau tak betul, tak sempurna, Tuhan tolak, mardud. Sebab tu tuan-tuan kakak-kakak yang dikasihi, sembahyang bila sempurna, angkat takbir. Allahu Akbar. Sunat tengok tempat sujud. Sujud. Tengok. Jangan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makruh. Dan tak boleh pejam mata. Makruh. Jangan pejam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pejam mata, kunci hilang boleh jumpa. Betul tak? Sembahyang ni tuan-tuan, apa yang kita buat yang dulu-dulu lupa boleh ingat. Allahu Akbar. Kunci letak kat mana? Boleh pegang? Ada. Ada member saya lupa kunci kereta. Boleh tekan. Oh. Batal sembahyang tak? Tak batal, masuk. Di Arab, saya baru ni tahun lepas pergi umrah dalam bulan Ramadan. Ni, Arab tuan-tuan kalau dia letak sejadah, tuan-tuan jangan duduk. Itu semua syekh-syekh. Bukan syekh pun, orang kaya. Dia letak sejadah masa tu Ramadan. Tuan-tuan jangan naik atas tiga sejadah dia. Nanti polis tangkap. Semayang pun nak tangkap. Saya tengok ada tiga sejadah. Saya pun duduk sebelah waktu syekh tu datang. Tajam depan ni. Dia punya tu dah, sopan dah. Tengok ni, baju ni. Dia bawa anak 2 orang. Dia semayang tu kan. Allah. Arab. Allah. Arab tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak dia lari. Saya duduk sebelah dengan aku. Masya Allah. Datuk ditengok nampak syekh. Lepas tu telefon bunyi. Kan? Lau kana baitana lil habib. Lagu Arab. Dia keluar. Ana salah. Batal tak? Tak batal. Ana salah. Dalam bahasa Arab. Tak batal. Jangan berlaku ya. Aku semayang oi. Batal. Cakap Arab tak batal. Tapi makruh sebab hilang khusyuk. Hilang khusyuk boleh. Ana salah. Ana Arab. Salah dalam Arab pula. Tak batal. Kalimah Quran. Jangan cakap Melayu. Boleh. Tapi makruh. Dan kita tengok tempat sujud. Tapi kalau depan Kaabah, tengok Kaabah 20 pahala. Allah Akbar, tengok Kaabah. Bismillah. Jangan tengok Kaabah tu, nanti Turki lalu yang tegak. Itu hilang khusyuk. Saya pernah tengok sembahyang ni. Depan Kaabah, Allah. Tiba-tiba ada perempuan Syria. Dia duduk sebelah, dia ambil wuduk. Dia selak peti saya. Tengok juga lah, tak tengok ubi. Tu kira ustaz lah. Allahu Akbar. Punya gebu. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, sunat tengok tempat sujud. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tempat. Walaupun tuan-tuan tempat lapang, tengok tempat sujud. Sebab tu kita ni buat tiga sejadah. Kemudian kita buat apa? Orang Melayu ni Kaabah. Jadi kita konsentrate lah. Ada orang dia tak konsentrate, tak tahulah dia mazhab apa dia. Tengok, bahaya apa. Sebab pernah berlaku, ada satu masjid dekat kampung saya. Dia sembahyang ni tengok. Kami masa tu habis Jumaat, maka doa lah. Dia sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Dia sembahyang Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Kami pun semua habis doa. Bila habis doa, ingat dia tak semayang sebab dia duduk tengok. Maka lalu di depan dia, dia angkat tangan. Dia tak bagi lalu. Kami tengok dia angkat tangan, semua pakat salam. Kalau nak habis 400 orang semua. Sebab tu kita ni buat ibadat, kita ada ilmu. Bila ada ilmu, kita faham, kita buat dengan sempurna. Wuduk tak bagi sempurna sekali lagi. Wuduk. Kadang-kadang orang dia, saya tak tahulah, kadang-kadang problem tuan-tuan sembahyang dia masalah. Kadang-kadang sembahyang, tuan-tuan tengok baru ni dalam YouTube sembahyang Allah. Ni dia sujud kaki dia. Kaki macam tu.
Ni semayang apa ni tuan-tuan? Dah lah ganggu orang. Pernah berlaku tuan-tuan, saya semayang dekat Kodiang. Dekat Kodiang kat Jitra. Dia ni bagus ni semayang ni. Jumpa saya cakap, "Assalamualaikum Ustaz, lama tak jumpa." Dia lama tak datang. Cakap elok. Tapi bila semayang di sebelah saya, Allah bah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam tu. Cakap dengan saya, "Ustaz, lama tak jumpa." Tapi bila semayang, ada orang semayang, Allah bah. Macam-macam dah. Ada yang Allah macam-macam dah. Bang, kita nak sembah Allah semayang biar betul. Orang perempuan tak ada salah, Allah sebab tangan dia dalam terkuk. Ni orang lelaki ni. Tak percaya tuan-tuan, cuba tengok semayang zuhur lagi. Macam-macam ada. Allah. Ada yang Allah. Kontromen bang. Bang, simple aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan tu nak qasad ta'awud ta'yin tu saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam. Jangan bang. Niat diterlintas. Allahu Akbar. Dia ada tu. Kalau ikut imam Hanafi tuan-tuan, keluar daripada rumah, dia kira dia ada tu semayang maghrib. Takkan kita nak datang semayang waktu maghrib, kita nak niat isyak. Allahu Akbar. Dia ada. Jangan tu Allah Akbar. Jangan. Orang perempuan tak ada. Orang lelaki macam-macam. Jadi Allahu Akbar. Ni kita bercakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pula bismillah. Saya tengok dia. Tak tahu lah tuan-tuan. Sampai wala kita dah wala qalin dengan kita wala Bang cakap dengan Allah kan, wala qalin amin. Dah tu tak apa. Masa tahiyat asyhadu an la ilaha kan. Kita duduk sebelah ganggu. Lepas tu nyamuk gigit. Yang belah ni ganti belah ni kan. Sebab apa yang ni dah terangkat apa. Bang, nak ibadat buat sempurna dengan ilmu kita. Kita nak sembah Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Faham betul. Kita sembahyang, lepas sembahyang tuan-tuan, ya Allah, aku dah sembahyang ya Allah. Kau terima sembahyang aku, ampun dosa. Baru doa paling hebat bukan doa minta harta. Ya Allah, aku nak kaya ya Allah. Kita kaya, mati, tinggal semua. Doa paling hebat bukan minta anak. Kita mati tuan-tuan, anak kita akan mati. Doa paling hebat bukan doa minta isteri cantik. Dia tak akan kekal. Tapi doa paling hebat bila kita doa, Tuhan ampun dosa. Ya Allah, ampun dosaku. Itulah doa paling hebat. Kaya pun tak penting, isteri cantik tak penting, anak pun tak penting. Doa ampun dosa, jamin syurga. Lepas tu lepas semayang, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Yang tu minta dulu. Kalau boleh harap, Allahumma ighfirli junubi. Tidak, ya Allah, ampun dosaku. Allahumma ighfirli junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni sembahyang bagi betul. Yang ketiga apa? Akhlak kena betul dalam ibadat kita. Sebab tu kena ada akhlak. Nak sembahyang jangan duduk merapu kadang-kadang. Pakai seluar dekat lututnya. Pernah dulu saya buat, saya mulai dekat pelajar saya, pukul 3 pagi, pakak bangun. Woi, bangun! Semua bangun. Saya mulai gelap. Ustaz jadi imam, ustaz. Yang seorang jadi imam. Jadi bila dah jadi imam sembahyang apa semua, saya tuan-tuan cek. Saya display cek. Pakai torchlight, duduk. Suluh-suluh tengok-tengok budak-budak duduk di belakang, semua seluar pendek. Saya kata sembahyang apa? Seluar pendek. Rupanya dia berlakon ni tuan-tuan. Sebab suruh sembahyang, mereka semata-mata sembahyang, tapi bukan sembahyang. Sebab tu kita akhlak kena ada. Macam mana? Ni kakak yang pakai. Ni semua boleh sembahyang tak? Ni kita orang Melayu nak sembahyang, nak pakai telekung lah. Ni boleh sembahyang tak? Betul tak? Kalau kata tu pakai tu apa? Yang sarung tangan tu kan? Ni semua dah boleh. Sebab isteri saya kata tak payah pakai telekung. Ni memang sembahyang. Orang lelaki boleh.
Ada ustaz saya nak tukar kain. Saya nak tanya, seluar kita ni najis kan? Seluar kita ni kalau ada najis, baru najis. Ni semayang ni. Ustaz najis, mana najis? Sebab tu kami di Arab tuan-tuan, di mana saja semayang, duduk kat sini, semayang tu. Saya pergi Korea baru ni, bawa beberapa orang. Ustaz, nak semayang kat mana? Sini. Hai. Sini Ustaz, bukan anjing lalu. Anjing lalu, tak ada tak? Tak ada. Tapak elok, tak ada. Sangat elok. Betul Ustaz. Tak faham bang. Benda yang tak ada najis, boleh semayang ni. Najis tak? Siapa kata najis? Mana ada najis? Kan, kita boleh semayang. Ustaz, wuduk macam mana? Saya bawa spray. Saya bawa spray. Nak wuduk. Pakai spray. Spray ambil air wajibnya. Terang. Pakai spray, macam spray kan? Spray ni. Cuak. Spray, jangan angkat sebab air tak banyak. Kalau angkat, air mustakmal. Kita pegang sampai habis. Betul. Sekali sudah. Kemudian saya kata, okey, sekarang tangan, spray. Mana spray? Ambil yang wajib tu tak? Spray. Ambil kaki. Semayang di Korea. Ada makcik tu kakak di jumpa saya. Ustaz, pinjam spray. Saya nak tayamum. Tak faham lah. Spray bukan tayamum. Spray wuduk lah tu. Tayamum dengan debu. Kalau tayamum tuan-tuan, kalau ada air, semayang kena semayang pula. Tayamum ni. Tayamum boleh ni. Ni debu. Hoi! Tayamum, habis sini pula. Tayamum, anggota tayamum. Boleh semua. Simple lah, macam silat tu dia. Betul tak? Sebab kita tak nampak? Kita pusing, dia kena semua. Itu kaedah tayamum. Tapi banyak orang tak tahu. Anggota tayamum muka dengan tangan tak? Letak. Sudah. Kemudian letak. Nampak ni? Letak dia ni. Ini debu. Tarik. Kemudian pusing. Habis. Ini tak kena. Nampak? Tak kena. Boleh semua. Tapi kalau ada air, kena kotak. Kalau ada spray, spray. Boleh semayang. Akhirnya tuan-tuan, kami semayang di tepi jalan. Orang Korea semua tengok. Semua pakai keliling. Kan dah habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok penuh. Lepas tu dia tanya, what are you doing? We pray. Doa buat. Dia pun tak pernah tengok tentang orang semayang tu. Lepas tu ada seorang Korea tu kata, this is the first time I saw that you pray. Lepas in the kawasan yang lapang dia kata. Lepas ni pertama kali tengok. Selalunya orang Islam semayang di masjid-masjid tempat semayang. Tapi kamu semayang sini. Itu satu dakwah. Kemudian bercakap-cakap sampai 1 jam. Dia tanya tentang Islam. Sebab tu kita kena faham akhlak kita tuan-tuan, cara semayang macam mana, cara ibadat kita. Akhlak kita kena elok. Elok macam mana? Semayang dengan Allah. Bagi elok. Allah Akbar. Tengok tempat sujud. Kan? Bila habis tuan-tuan, akhlak kita dengan Allah apa? Doa. Kalau tak boleh doa panjang, doa simple. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang tu berjadi tak? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada doa apa? Problem lah. Akhlak kita tuan-tuan lagi apa dia? Dengan mak ayah kita. Ni, semayang tak tinggal, mak ayah gaduh. Problem. Semayang tak tinggal tuan-tuan, dengan mak ayah tak cakap. Problem. Semayang tak tinggal, Allah Akbar. Akhlak dengan mak tuan-tuan, pun nak doa apa tidak, mak dah tinggal. Dengan mak ayah akhlak kena jaga. Sebab tu saya cerita tuan-tuan, dalam YouTube ada. Saya pernah baca khutbah 3 tahun lepas. 1 Ramadan jatuh hari Jumaat. Hari Jumaat. Khutbah saya, alhamdulillah, lepas ikhafullah, tuan-tuan, hari ini 1 Syawal. 1 Syawal bersamaan dengan hari Jumaat kita sambut pada hari ini. Dan hari Jumaat ini hari yang cukup sebab disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Tetapi hari ini
hari Jumaat, hari raya pula. Dan hari raya ini Tuhan ampun dosa kepada hamba-Nya kosong-kosong. Kalau khutbah. Oleh itu Allah ampun dosa hamba, tetapi Allah tak akan ampun dosa orang yang berdosa dengan hamba. Kalau tuan-tuan ada dosa dengan mak ayah, hari ini paling elok untuk minta maaf. Siapa ada dosa dengan adik-adik, minta maaf. Siapa ada dosa dengan kawan-kawan, minta maaf. Allah ampun hamba-Nya. Kita ampun hamba sesama hamba. Khutbah saya 20 minit, lepas 20 minit 10 minit khutbah terakhir, khutbah kedua, menangis habis. Kita duduk atas tu nampak, sebab duduk atas macam ni, saya tengok nampak tu. Ada yang mata macam tu dah, gagah juga dia nak dia. Ada yang dah lena dah, nampak. Ada muka macam jebol. Ada. Kita baca khutbah kita nampak. Orang lelaki tuan-tuan khutbah ni, mereka jarang menangis. Orang perempuan dengar khutbah menangis kan. Ni dia orang jangan menangis, tapi kalau menangis dia orang kontrol. Kalau nak menangis tu tengok atas. Air mata jangan jatuh. Imuih masuk dalam mulut dah. Tapi air mata kontrol. Kita tahu bila tunduk, air mata jatuh, menangis. Habis menangis tuan-tuan, saya sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat, hari itu hari raya, maka datang salam dengan saya. Bila salam, saya tengok di belakang ada seorang anak muda, umur 35. Dia dengan muka yang masam ni, dia datang. Dengan tangan genggam ni. Saya ingat mesti dia nak tumbuk saya. Saya pun bersedia untuk ditumbuk. Jadi ya, dia datang, duduk depan saya. Dia pegang tangan saya. Dia cium tangan saya, dia peluk. Bila dia peluk ke, makcik, dia bisik kat telinga. Bukan saja bisik, dia menangis atas bahu dia. Ustaz, khutbah Ustaz menentukan hati saya. Ustaz, dengan hamba, dengan Allah ampun, dengan hamba Tuhan ampun. Ustaz, saya tak cakap dengan mak dan ayah saya selama 15 tahun. 15 tahun. Saya kata, kenapa bang? Saya bergaduh dengan mak ayah masalah faraid harta. Dia menangis atas bahu. Saya kata, abang, harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Bang, baliklah. Hari ni hari raya, satu jawab. Baliklah, maafkan mak ayah kita dan minta maaf dengan mereka. Dia menangis. Dia angkat kepala. Ingin penuh atas bahu. Bang, petang tu dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon saya. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya balik petang tu Ustaz, rumah mak ayah saya 9 kilometer ya. Sampai depan rumah mak dan ayah ni, mak saya tengok saya, rupanya tak balik 15 tahun. Mak saya ni keluar daripada rumah, buka pintu, lari meluru kat saya. Sampai depan kereta saya, mak saya buka pintu kereta saya belum sempat keluar. Dia tarik tangan saya, dia peluk saya. Ketika dia peluk, dia menangis atas bahu saya. Kalaulah mak ada dosa dengan kamu selama 15 tahun, maafkan mak. Saya kata apa? Mak tak ada dosa dengan saya. Saya ada dosa dengan mak, maafkan saya. Menangis kami dua balik. Rupanya saya tak tahu, dia kata. Sebenarnya 15 tahun saya tak balik. Ayah saya dah lumpuh. Ayah saya tengok saya balik, dia keluar pegang hutan, gagah jalan. Dia jalan, heret-heret, sampai depan pintu, tak mampu jalan. Saya tengok ayah saya dah lumpuh. Saya meluru ke ayah saya. Saya pegang hutan, saya buang. Saya peluk dia. Bila peluk keluar daripada mulut ayah saya, wahai anakku, kenapa tak balik? Kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan ayah. Dia kata apa? Ustaz, saya kata ayah tak ada dosa. Saya ada dosa dengan ayah. Maafkan saya ayah. Tiba-tiba mak saya datang peluk kami 3 orang. Peluk ni keluar daripada kedua orang tua saya, mak dan ayah. Wahai anakku, sebenarnya 15 tahun dulu kami dah ampun dosa kamu. Dia kata, Ustaz, hari paling bahagia bukan hari pertama saya kahwin. Hari paling bahagia bukan hari pertama dapat gaji. Hari paling bahagia bukan hari pertama saya dapat anak. Tapi hari paling bahagia Ustaz, bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku maafkan kamu setelah 15 tahun. Bang kakak, akhlak kita dengan mak ayah kita. Sembahyang hebat. Kalau mak ayah tak hormat, tertolak sembahyang kita. Mak ayah kita tak hormat, kita puasa bukan main.
Tetapi tuan-tuan, dengan mak ayah tak hormat, mak ayah kita lawan, kita nak akak, selagi mana dia taat perintah Allah, sembahyang kita macam mana bang? Sebab tu kalau lah tuan-tuan ada mak ayah masih hidup, bang balik bang, ziarah mak ayah. Sebab mak ayah sumber rezeki kita, murah rezeki bang. Saya serta dalam itu. Ayah mak ni tuan-tuan rezeki kita. Tapi kita abang-abang tak faham. Abang ingat, kalau abang bagi 2,000, abang bagi 100 kat mak, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Saya nak tanya sini, siapa dia ada anak dia dah besar, puan makcik angkat tangan. Angkatlah tengok. Anak bagi dah tiap-tiap bulan. Bagi no, kau kena ingat, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Kalau dia bagi banyak, dia ada duit. Kalau sikit, tanda dia ingat. Sebab tu abang, kalau ada sikit, bagi sikit. Murah rezeki kita. Sebab apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita mengait, kita guna umpan apa? Ikan bilis. Kita dapat apa? Kita dapat ikan kembung, betul tak? Ada tak ikan bilis, makan ikan bilis? Ikan bilis dapat ikan kembung. Infak yufik. Kamu bagi, kamu dapat. Kita guna ikan kembung, kita dapat apa? Ikan tenggiri, betul tak? Ikan tenggiri. Guna ikan tenggiri dapat apa? Dapat jos. Guna jos dapat apa? Dapat najib. Sebab dia makan asal yang najib tak makan. Dapat. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu kita ni tuan-tuan bagi kat mak sikit. Ni mak doa, saya cerita. Saya terus cerita. Saya ni cikgu, gaji tak banyak, 2,000 lebih. Kadang-kadang 16 bulan duit tak ada. Duit tak ada. Bila duit tak ada, saya pergi kat mak. Bukan hutang. Apa yang ada di dompet saya, itu hak mak saya. Saya pergi kat mak, mak saya siap. Dia cakap siap. Saya pun ambil duit. Mak nak. Dia tengok muka saya. Dek-dek ada duit. Tak. Dek-dek tu budak-budak. Dia akan panjang di belakang. Sebab Mat Arif disebut. Dek-dek ada duit. Tak. Mulut dia. Ada mak. Oi. Dalam hati. Tak ada apa. Memang tak ada semua. Bagi kat mak 2 balik. Ambil mak. Mak pergi beli barang. Belanja. Dek-dek ada duit ni. Ada mak. Banyak mak. Dalam hati 10 hari lagi. Oh, 56. Nampak lagi. Nak cari mana ni. Tapi ingat. Bagi kat mak. Bila bagi, mak angkat tangan. Ya Allah. Murah dan rezeki anakku ni ya Allah. Dia bukan ada duit. Aku tak. Murah rezeki dia. Saya pun amin. Pegang tangan cium pipi dia. Cot. Mak segala-galanya. Sebab saya tuan-tuan, kalau saya periksa, mak saya telefon. Assalamualaikum mak. Ni esok pagi nak periksa. Mak tolong doa. Terus. Ya Allah, bagilah. Dia boleh jawab. Ya Allah. Esok pergi Dewan Peperiksaan, dia pun letak kertas. Semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Sebab doa boleh jawab. Dia tidak bagi boleh jawab dan betul dia. Dia doa boleh jawab. Jawab tu bohong. Ni bila bagi kat mak, ya Allah, bagilah murah rezeki anakku ya Allah. Ni dia doa, saya amin cium tangan peluk dia. Ya Allah, aku tak ada duit dah. 4 jam orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh datang dah tulis kitab. Ada apa? Forum. Saya pun pergi lah. Rupanya tuan-tuan, saya forum ganti Datuk Hassan Din. Harun Din tak boleh datang betul. Saya pun pergi lah. Saya ganti Harun Din. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Badri. Sebelah lagi Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya dia nampak apa tak tahu. Mampu ya bu. Menggigil ni. Bayang tuan-tuan, panel pertama. Saya panel pertama, Dr. Zulkifli, kemudian Hassan Din. Tuan-tuan bayanglah Dr. Zulkifli cakap, mana ada lawak, tidak. Pernah nak panggil sini? Tak pernah panggil. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita kena jadi orang yang bertakwa. Lena habis kita. Kan? Saya dalam hati ni macam mana nak ceramah ni. Lawak tak ada. Ni, Abu Hassan Din pun sama lah. Jadi saya bercakap fakta semua. Tuan-tuan, fakta yang pertama. Fakta yang kedua. Fakta yang ketiga. Dr. Zulkifli dengar.
saya ceramah ni dekat sejam dah. Ni fakta macam-macam. Tuan-tuan, hangguk pun tidak. Teruk dia hamba. Lebih teruk pada Dato' Zulkifli ni. Hangguklah sikit ni. Banyak ceramah. Lepas tu round kedua, saya buat lawak. Dato' Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah. Ni saya ceramah ni. Aku buat gelak, buat lawak. Apa gelak pula? Tidur pula tu. Boleh gelak lah sikit. Geram kita dah lah. Peluk pandai nak mampu. Abang-abang tu. Cuba apa lah? Siap. Peluk tu. Sampai buat apa ni? Sekedar. Mampu yang. Orang utara ni mampu saja. Tapi tak mampu. Ya, jangan kata kasar. Orang utara ni memang. Dia cakap mampu je. Kalau bangun pagi, letih, dia kata apa? Letih nak mampu. Tapi tak mampu pun. Lepas tu lapar nak mampu. Lapar nak mampu. Lepas tu makan-makan, kenyang nak mampu. Kenyang pun nak mampu. Kenyang nak mampu. Lepas tu dah kenyang, mengantuk. Mengantuk nak mampu. Lepas tu dia lena mampu. Tapi tak mampu pun. Orang utara ni kasar. Minta maaf. Macam orang Melaka lah kan. Macam tu lah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih dengan rahmati Allah. Akhirnya saya pun habis forum dengan Dr. Zulkifli atau bahasa, dia orang bagi satu sampul. Dia pun ambil sampul tu, balik kan. Masa tu saya cikgu. Pagi tu sekolah. Terus pergi sekolah. Pergi sekolah, perhimpunan pagi. Lepas perhimpunan, saya pun pergilah kantin. Makan pagi lah, 8 pagi. Mama, mi goreng satu. Mama, tumis baru dipikir. Mi goreng apa? Duit mana ada? Saya pun mama cancel. Kenapa ustaz? Saya puasa hari ni. Puasa apa tak ada duit? Baru terfikir, ya Allah, sampul. Pukul 2.30 habis sekolah, terus balik cari sampul. Kami buka. Tengok kak. Mak ayah rezeki. Bagi dekat mak 200. Dia orang bagi dalam sampul. Tahu apa? 4,000. Hari ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patut lah. Datang jauh. Apa pandang saya berhenti. Sebab apa tuan-tuan tengok. Bagi kat mak 200. Allah bayar 4 jam je. 4,000. Sikit tanda. Ingat. Banyak tanda. Ada. Sebab tu mak ayah kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Buat baiklah kepada kedua bapa kamu, utama ibu kamu yang mengandung kamu susah bertambah tabah. Wa fisaluhu fi 'amain, menyusu 2 tahun. Ni mak kita ni, kata mak kita mengandung bertambah-tambah. Dah dalam mengandung 2 kilo, tambah lagi. Relax ya. Saya pernah isi duduk belakang mengandung, bawa naik kapcat. Bubuk. Jangan tumbuk. Dia kata bukan tumbuk, anak tumbuk. Anak tumbuk, bubuk. Sekarang anak saya yang nombor 6 tu memang tumbuk sungguh. Kalau dengan ayah, dia kata nak tumbuk lah. Sebab apa? Bubuk. Dia kata jangan tumbuk. Rupanya tuan-tuan, susahnya tidur ni, perut bukan bulat, bersegi-segi. Saya dah tanya abang satu. Ni abang kandung dah lama dah. Tak beranak tuan-tuan. Tapi ingat, isteri kita mengandung, apa hebatnya. Perempuan mengandung hebat. Tiba-tiba kita engkar, kita lawan dah. Sentuh hati dia, okey tak? Betul tak? Ni masak-masak. Mak masak tak sedap. Mak saya masak sedap tak sedap saya makan. Tak pernah kata mak garam tak cukup. Aku makan je. Mak jangan sedap tak? Sedap mak pun. Dalam hati, garam tak cukup. Tapi tak pernah kata. Mak ni bila kita balik, sanggup ni masak. Saya suka laksa dengan kambing. Kambing kalau ada, sanggup berdiri. Ceramah pun boleh habis awal. Lagi dah kambing tak? Ada. Lagi awal. Laksa saya suka minat. Saya kalau balik, mak saya buat laksa. Mesti buat laksa. Ferry, rumah sebelah kan. Laksa siap, kan? Kita kenyang ni, pergi juga ambil bubur sendiri, makan, mak tengok. Sedap tak? Sedap, mak. Tambah. Kita kenyang lagi. Tak apa. Makan juga. Cukup seronok hati mak.
Bang, rahilah mak kita sementara masih hidup. Jangan kita semayang hebat, bergaduh dengan mak, bergaduh adik-beradik bang. Jangan bang, keluarga kita, adik-beradik kita silaturahim, putus silaturahim. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Allah akan putih juga. Sebab tu, ni akhlak kita dengan suami. Suami, siapa sini ibu tunggal? Angkat tangan. Datuk, weh banyak, weh free. Ibu tunggal banyak. Wahai ibu-ibu, wahai suami isteri yang ada suami, hargailah suami sementara masih hidup. Hargailah. Ingat, suami kita bukan maksud dia handsome. Suami kita bukan maksud dia hebat. Suami yang kekal sama kita ni, walau dia mati kita kahwin lain, kita akan bangun dengan suami mana paling soleh. Dengan sedar hati. Kak ibu tunggal, kalau nak kahwin, kahwinlah. Cari yang soleh. Siapa yang soleh? Ustaz kan? Ni cari yang soleh. Ada orang jumpa saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya dapat suami soleh. Dia dah soleh macam mana? Soleh binti Man. Soleh binti Man tak boleh. Macam mana kau nak jadi suami isteri yang baik kepada suami? Simple saja. Kau kalau suami marah, guna nada rendah. Dan nada rendah, suami balik-balik, "Hei nanti ha, masak lagi." Kita nada rendah, "Belum lagi bang." Suami pun, "Tak apalah, tak masak terus senang." Ini kita balik, "Masak lagi." "Masak apa? Tak tahu kalau aku pun balik kerja sama bang." Kawan pun, problem bang. Kau guna nada paling rendah bang. Kalau cakap dia tu tersentuh hati, akhlak dengan suami problem. Sembahyang kita marbut bang. Akhlak kita dengan suami. Ni suami kan, ni siap lagi masak. Mana jawab? Makan. Kalau boleh kau bila makan dengan suami, tunggu. Jangan tinggal. Kita masak dulu. Makan bang. Ini tau. Siap dah bang. Makan. Kawan tu pergi buka duduk. Tengok-tengok kari kepala ikan. Ikan tu duk cakap, "Oi, ikan lain dah. Nampak tu kepala ikan duk cakap, "Tahu bini hang." Oh, tension betul. Wahai isteri, ni guna nada rendah. Bang, belum lagi bang. Bila dah masak bang, makan duduk sekali. Bang, tunggu bang. Suami cukup hargai dia lah. Bila makan, isteri tengok, "Bang, sila bang. Makan bang, tambah. Kawan makan sepinggan, tambah 2 pinggan." Ini tidak, kawan tu masuk dalam keadaan kita siap masak. "Bang, dah siap." Kawan tengah berak, naik beliau. Bang, wahai kakak, ingat akhlak dengan suami. Kau jamin syurga. Kau taat suami, suami reda, jamin syurga. Siapa sini suami masih ada angkat tangan? Oh, tak mengaku lah mau. Bagus juga. Suami kita, bila dia meninggal cuba renung balik. Apa kebaikan kita? Jangan tengok yang negatif bang. Kalau negatif sebab suami kita subjektif. Betul tak? Suami handsome, orang lain tengok suami kita tak handsome. Oh, suami saya handsome. Orang tengok, handsome apa? 46, tumbuh 48. Tengok bukan sado. Macam dengan tu, lagu air. Tapi saya nak dengar, kau bahagia tak dengan dia? Kau bahagia bukan suami cantik, handsome. Bahagia bukan suami duit banyak. Bahagia bukan suami bagi rumah besar. Bahagia bukan suami bagi duit banyak. Bahagia bila kakak dia tahu apa yang Tuhan bagi. Itulah bahagia. Betul tak? Suami tak cantik pun tak handsome, tapi ya Allah, suami tu bagus ya Allah. Kakak, suami kalau reda kakak jamin syurga. Abang pula. Hei, dia pula. Bang, abang nak masuk syurga. Bang, kita stop bang. Nak masuk syurga, malaikat tanya, nak masuk ke? Bagaimana mak ayah kamu? Kita buat tak tahu mak ayah kita neraka. Kita nak masuk syurga. Bagaimana isteri kamu? Isteri aku lantak ya. Dia nak pakai tudung tak pakai lantak. Kita neraka Allah. Kita nak masuk syurga. Bagaimana anak kamu? Aku tak kisah. Aku kira aku ya. Aku setiap hari Sabtu ke 9 KPI. Anak aku lantak. Kita neraka Allah. Tapi bagaimana dengan suami kamu? Tanya-tanya, aku reda ya Allah. Isteri aku sangat baik ya Allah.
tak jamin syurga. Tapi abang, isteri kita ni dia subjektif. Isteri kita kata cantik, orang kata tak cantik. Kadang-kadang kita kata bini kita tak cantik, orang kata cantik ke tidak? Sebab dia subjektif. Kita tak boleh nak ramal. Sebab tu, wahai seorang suami yang baik, ingat, gunakan telinga, dengarlah apa isteri cakap. Orang lelaki susah dengar, betul tak? Kakak cakap dia dengar tak? Dia buat tengok boleh, dia buat abang ni beli gula, garam, matur-matur, ikan bilik. Aku tahu lah. Balik apa tak beli? Dia tak dengar. Wahai suami yang baik, dengar. Dengar macam mana? Isteri cakap, dengar. Saya psikologi. Bila isteri cakap, dengar. Ya, abang faham. Boleh abang bantu. Itu psikologi. Sebab saya kaunselor. Saya sebut dalam YouTube, kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Orang datang kan, tak pasti kaunselor. Ada kan? Kaunselor, ustaz saya gaduh dengan suami saya macam mana? Saya dengar aja. Ya. Saya nak buat macam mana ustaz? Ya. Ustaz saya, dia tubuh saya. Lah kali satu jam, ustaz, saya kena baik dengan suami saya. Ya. Lah kali dia saya kira sendiri. Macam tu, suami baik, dengar. Isteri, seorang perempuan dalam psikologi kata dia akan bercakap satu hari 26,000 perkataan. Ini saya ceramah ni dia malu. Dia kontrol lagi nak cakap dia. Orang lelaki ke 7,000 lah. 7,000 lah. Ni saya cakap ni. Balik nanti tak cakap lah. Memang tak cakap. Isteri saya duduk sebelah, dia tanya, abang? Ya. Ya, boleh abang mana? Kalau abang cakap. Sebab apa? 7,000 lah. Tak percaya nanti, abang balik tanya. Hari ni ceramah abang, isteri kita dia boleh cerita daripada bangun tidur sampai dekat nak balik. Kita, ya. Abang faham. Boleh abang bantu. Kalau balik nanti kita tanya suami. Abang, hari ni Ustaz Abdul hari ceramah abang. Tahu dia kata apa? Tak tahu. Sebab apa tuan-tuan? Dengan hari tadi dia cakap 6,998. Tinggal dua patah kan? Kau. Sebab tu suami yang baik dengar. Nak dengar seorang lelaki cukup susah. Terutama ceramah ni ceramah ni. Saya ceramah ni, dia orang bukan dengar. Ada yang tak dengar sebenarnya. Orang perempuan dengar, tapi tak pakai. Orang lelaki kalau dia dengar betul, dia akan masuk dalam hebat. Hebat tu orang lelaki, dia dengar ni, oh betul, dia akan masuk ke dalam. Tapi orang perempuan dia dengar kadang-kadang keluar. Dia dengar, semua dengar. Sebab tu semua untuk orang perempuan penting. Orang lelaki penting kan? Keluar rumah, apa yang tuan-tuan buat? Duduk dalam kereta. Oi, cepat! Isteri semua penting. Gas tak tutup lagi. Lampu tak tutup lagi. Pintu pagar dia tutup. Semua dia. Orang perempuan semua penting. Sebab semua dia dengar. Orang lelaki penting tak? Tak penting. Mampus pin. Duduk dalam kereta. Pon. Oi, cepat! Lah kali jalan-jalan, telefon keluar. Baru rasa penting. Sebab apa? Ni, kita tak mendengar. Bila dia dengar, bang, guna mulut kita. Orang perempuan, tuan-tuan, mulut dia bisa. Tapi orang lelaki, kalau dia guna mulut dia, hebat. Macam mana? Satu ketika pujilah isteri kita. Puji dia. Bila makan tu, yang sedap makanan hari ini. Tak, suami puji tak? Duduk. Dulu, makan kita masak 3 jam je dah. Kau nak puji pun tidak. Makan-makan. Lori garam tumpah. Tutup lagi dah. Ni ikan ni beli kat mana? Ni ikan ke yang bagi makan kucing? Abang cuba try makan-makan. Ya, sedap asam pedas hari ni. Konok dah. Kalau kena puji tu, pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas. 5 hari asam pedas. Suami ciret tu ya. Kita tak puji bang, kita tak guna mulut kita. Sebab tu akhlak kita dengan isteri problem. Bang, semayang pun, tapi kalau akhlak isteri kita duk tukui dia, duk hina dia, macam mana kita akhlak dengan Allah? Sebab tu disebut akhlak. Ibadat ni tuan-tuan, akhlak dengan orang manusia, dengan hamba, dengan adik-beradik.
Kan? Kalau kita dengan isteri pun problem, Allah. Saya ceritalah, saya ada ayah. Ayah saya dah 78. Berapa minit? Ayah saya ni umur 78 masih hidup. Ayah saya ni tuan-tuan, dia takkan marah kecuali satu perkara yang kita buat tak semayang. Tumpuk marah. Saya ni masa sekolah sekolah rendah ni, saya cakap pandai tu tak? Daripada dulu ni. Kalau saya cakap tu budak-budak sama geng dengan saya terpengaruh. Oh, saya cakap tak tahulah mulut saya ni. Saya pun bagi tu lepas sekolah. Oi, jom kita pergi tali air. Kita mandi dekat tali air. Semua pakai ikut. Ni, tali air orang Tawa kata ban. Jadi kami terjun nak pum. Dalam tuan di bawah dia seluruh. Main kejar-kejar. Bila kejar saya shoot, hilang. Dalam air itu boleh hilang. Punya dahsyatnya. Sekarang ni shoot, tak hilang, dia timbul balik. Angin banyak banget. Tiba-tiba kejar saya, shoot, semua hilang. Semua sedang. Kenapa semua sedang? Saya pun angkat kepala. Angkat, tengok ayah saya tu di atas. Woi! Naik! Semua pakat naik. Saya tengok ayah, Allahu Akbar, ayah aku di belakang dia pegang ni wayar telefon tu. Ayah, tak mau ayah. Naik dia bagi. Pop! Ni berbalon. Ayah tak mau. Pop! Tak mau 3 kali. Dia rotan saya bukan kerana saya mandi tali air, tapi kerana saya tak solat asar. Lepas tu bawa pula kawan-kawan tak solat asar. Saya sakit tak jauh ni, lari balik rumah ni. Mak, ayah tiba. Berapa? 3. Mai aku nak tambah 2 dia kata. Dia nak tambah 2 lagi tuan-tuan. Kita dah 3 terus dah. Semayang lagi. Tak, pergi semayang. Semayang tak boleh nak rokok. Allah Akbar. Allah Akbar. Berdiri lah. Lepas tu dia panggil, semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, makan berdiri. Duduk. Nak duduk apa? Sakit engkau. Padang engkau. Orang sakit tu mengajar aku. Menangis ayam mata ni pun. Lepas semayang Aisyah, tidur. Tuan-tuan, abang kata, saya nak tidur, tak boleh meletak, menerak. Sambil menerak ni sakit ni tuan-tuan, berdarah punggung ni. Allah saja yang tahu. Saya pejam mata nak tidur, tapi tak boleh tidur. Mata ni, ya Allah, tak tidur. Dalam tidur tu, ayah saya masuk. Tolak itu bilik perlahan-lahan. Bawa minyak. Dia duduk sebelah saya. Dia ingat saya tidur. Dia ambil minyak, dia sapu dekat luka yang dia kotak. Sambil sapu, dia kata, ya Allah, tak patut ya Allah buat ini ya Allah. Ini anak aku ya Allah, beri sapu ya Allah. Aku pukul dia ya Allah. Ya Allah, aku berdosa denganmu ya Allah. Ampunlah dosa aku dan anakku ya Allah. Menangis dia. Dalam hati saya, ambalun aku ya Allah. Tuan-tuan tengok, saya duduk dengar ni. Tapi dalam hati, ya Allah, aku ni, ayah aku pukul aku bukan kerana mandi, tapi kerana aku tak solat. Kemudian saya buat tak tahu aja. Habis tahan sakit, dia satu ubat. Habis satu ubat, dia duduk tuan-tuan atas tikas jalan. Yang kata, Allahu Akbar, dia sujud. Ketika sujud, dia baca doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian dia angkat, dia bagi salam, dia angkat tangan. Ya Allah, kau bagilah anakku yang kuatkan ini ya Allah jadi manusia ya Allah. Minta jadi manusia. Alhamdulillah saya jadi manusia ni. Kalau lah tak kena hutan ayah saya, mungkin saya jadi Perdana Menteri yang rumah 2.6 bilion juga. Ataupun lebih teruk pada tu. Tapi kena hutan ayah saya jadi manusia. Sebab tu bang, kata anak kita aset kita. Tapi anak kita yang hebat, bila anak kita mati, dia boleh semayang jenazah kita. Itulah anak kita.
Boleh mandi jenazah kita. Sebab tuan-tuan kita dengan isteri, dengan suami, akhlak jaga. Termasuk dengan anak-anak kita. Sebab anak kita, tuan-tuan, harta kita. Bukan kerana dia bagi. Tapi bila kita mati, dia doa kita. Sebab tuan-tuan yang dikasih dalam rahmati Allah itu akhlak. Jadi, tuan-tuan, ibadat kita ni betul bila ada akhlak dengan manusia baik, dengan jiran kita dan sebagainya. Dan insya-Allah, saya dari bawah nak minit. Dia tengok buku ni. Saya nak ambil. Tuan-tuan, la ilaha illallah. Nabi kata apa? Hendaklah kamu sentiasa memperbarui iman kamu. Bahawa Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasulullah menjawab, la ilaha illallah, sebanyaknya. Jadi kita buatlah, bila la ilaha illallah cukup 1000 tanda. No, cukup 1000 tanda. Jadi semua ni 100,000. Jadi jangan buanglah buku ni free-free, ambil seorang satu. Sampai tak dapat lagi ambil di belakang. Free-free. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambah. Kalau tak nak, pendek je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Malaikat Jibril datang kepada aku dan berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahawa untuk satu solat dari seorang umatmu akan dibangi dengan 10 doa baginda. Malaikat doa. Dan 10 salam bagiku. Dan akan kubalas dengan 10 salam baginda. Allah Akbar. Kalau kita selawat dekat Nabi satu, ni malaikat terus selawat bagi salam kat kita sudah. Bang Ahmad, ingat, buka. Kalau 1000, tak ada. Kalau tak cukup, bagi cukup dia tak ada. Jangan buat. Ini bahan bukti kita esok dia tak tahu. Kita dah zikir ya Allah, aku dah zikir ya Allah. Lagi apa? Ini bukan Nabi buat. Saya nak buat bagi sistematik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok. Daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, bahawa sesiapa yang membaca doa di atas sebanyak 100 kali pagi dan petang, pagi 100, petang 100, maka Allah SWT menetap pahala seperti memerdekakan 10 orang hamba. Dia kata 10 orang hamba, dan Allah menghapuskan 100 dosanya. Yang paling penting saya bagi tahu, bukan duit banyak. Ya Allah, aku nak duit ke Allah, bukan. Ya Allah, aku nak harta, tak penting. Tapi yang paling penting kita doa Allah ampun dosa. Itu paling hebat. Minta ya Allah ampun dosa 100 orang, 100 dosanya, menetap 100 kebaikan untuknya, dan baca juga menjadi benteng daripada syaitan. Syaitan tak ganggu kita, insya-Allah. Ni ada yang kita ni tuan-tuan dok kena apa? Sihir-sihir tu bacalah. Daripada pada hari tersebut hingga petang, tak ada orang yang mampu berbuat lebih baik daripadanya selain orang yang beramal lebih baik daripada dirinya. Jadi amal pagi-pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalau cukup 1000 tanda. Kemudian apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini ada hadis. Kalimatani, dua kalimah. Khafifatani 'ala lisan, mudah disebut. Wa sakhilatani bil mizan, berat timbangan. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Allah suka kat kita. Ni, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallahil azim wa bihamdi. Boleh juga? No? Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Cukup 1000 tanda. Allah suka kat kita. Lagi, astaghfirullahaladzim. Yang ni kena bagi betul kalau nak panjang. Jangan wakaf silap. Banyak orang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Jangan. Tak betul. Kena sambung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Abu Tuhan. Kalau tak percaya, cuba type dalam YouTube Astaghfirullah, ditegur oleh mufti Kedah. Kita wakaf tak betul bukan? Jangan wakaf dekat la ilaha illa terus sambung. Wal hajj ada la ilaha illa Allah. Mana boleh berhenti la ilaha illa? Tidak. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cara istighfar. Kalau tak nak sangat, astaghfirullahaladzim. Dah. Astaghfirullahaladzim. Sesiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadi baginya setiap kesusahan itu jalan keluar, dan pada setiap kesempatan itu ada cara mengatasinya dan memberi rezeki kepadanya daripada sumber yang tak disangka-sangka. Ingat, kalau doa Tuhan tak makbul, ada orang hantar mesej, Ustaz, kenapa doa saya tak makbul? Bang, dosa kita apa? Anak tak ada. Ustaz, kenapa saya kahwin 4 tahun tak ada anak? Dosa kita.
Tuan-tuan, minta ampun dosa dulu. Taubat sungguh-sungguh. Doa, Tuhan makbul. InsyaAllah, tuan-tuan. Dan yang terakhir, qul huwallah. Macam mana? Tengok. Maka sesungguhnya ia telah menembus darinya, dari Allah. Maka menyeru dari Allah itu, dari langit dan bumi. Bersaksi bahawa si Quran itu telah menjadi kemerdekaan Allah. Sesungguhnya ia telah merdeka di sisi Allah. Sesungguhnya ia adalah kemerdekaan daripada neraka. Inilah yang dinamakan qul huwallahu ahad. Satu kalam 100,000 kali diwirid setiap 1,000 sanggupan kita sehari. Kalau sehari 1,000 cukup 100,000, jauh pada api neraka. Jauh pada api neraka tak? Bila jauh, syurga tempat kita keluar. Macam mana nak buat? Saya jumpa ada seorang syekh. Dia kata apa? Nak baca susah. Dia kata bacalah ketika sujud. Subhanallah wa bihamdihi kan? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Tu boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap sujud lepas subhanallah baca qul. Bila dah biasa, dia cepat baca. Automatik kan? Satu hari 17 kali kita 17 rakaat. 17 kali 2 berapa? 34 kali kita sujud. Maksudnya satu hari 34 kali kita qul huwallah. Kalau sebulan 34 kali 3 4 kali 3 12 1 1200 sebulan. Kalau setahun 1,200 kali 12 kali 12 14,400 setahun. Kalau 10 tahun 144,000. Jelas, kakak jadi syurga. Kalau 40 tahun 2,6 bilion. Jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud dia, kan? Ketika sujud dia. Lepas Subhanahu wa ta'ala ini, ingat tanda. Tengok ruangan las. Ini hanyalah memberi dorongan, motivasi untuk ahli berzikir dalam amalan yang lebih sistematik dan tersusun. Dia bukan sunnah Nabi. Ulama pun tak buat, ni saya buat. Untuk tersusun, yang penting bukan banyaknya kuantiti, tetapi ikhlas dengan Allah. No? Yang penting ikhlas. Tuan-tuan buat tak? Ustaz saya tak ikhlas, tak mau buat. Ikhlas tak ikhlas buat. Macam kita sembahyang lah tidak? Sembahyang ikhlas tak? Tak ikhlas saya tak mau buat. Buat ya. Ikhlas dia datang lepas tu. Macam kakak lah masuk kat suami. Ikhlas tak? Kadang-kadang ikhlas dia. Maaf. Masalah dia ikhlas datang lepas tu. Contohnya suami kita hari jadi, kakak telefon. Assalamualaikum bang, hari ni hari jadi abang. Saya nak masak sedap kat abang. Ayam panggang dengan kambing masak ros. Suami tengah mengajar tuan-tuan, dia tengok budak pun macam kambing. Tu, kambing masak ros, kan? Pengetua panggil mesyuarat. Pengetua tak habis mesyuarat, tengok pengetua macam kambing. Tidak nak habis ni kambing masak ros. Lepas tu habis, start kereta bunyi apa? Bunyi kambing. Sampai pintu pagar tak buka pagar. Kita buka pintu. Woi kambing! Pagar kena kambing. Buka balik. Kambing masak ros. Tiba-tiba isteri telefon. Assalamualaikum bang. Ada apa? Tak jadi masak lah bang. Kenapa pula? Rasa macam tak ikhlas lah bang. Boleh tak? Ikhlas tak ikhlas masak? Suami kata apa? Ikhlas tak ikhlas? Masak pula! Kita buat lepas tu dia akan datang. Macam itulah kita buat ibadah. Buat dan jaga abang. Ikhlas akan datang selepas tu. Jadi insyaAllah ambil seorang satu ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada duit lebih, saya dah mahakafi sebab. Mahakafi saya ada kolam renang. Wahai orang KPI, kalau nak pergi ke utara, jangan duduk hotel. Saya ada sharing. Baru ni orang Bangi datang. Bukan Bangi ni. Dia orang datang 40 orang duduk di chalet saya. Pagi saya buat bulan subuh. Lepas baru ni orang Melaka datang, datuk-datuk. Pagi bulan subuh, kalau saya free lah. Kemudian pagi pula pukul 8 senam aerobik. Datuk-datuk datin-datin senam aerobik. Senam aerobik Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Datin-datin semua saya duduk belakang.
Masya Allah. Oh, badan macam tuang padi, tuan-tuan. Tak apa. Tengah hari, makan masakan kampung. Kita ada semua. Pernah makan tak? Gulai daging batang pisang, kumpul pisang, macam-macam. Pernah makan tak ulam? Ulam apa? Ulam yang tuan-tuan tak pernah makan. Aku pun tak tahu nak sebut, tuan. Malam ada forum. Esok pula malam kita buat badminton. Kita ada gelanggang badminton ni, 4 gelanggang badminton. Dalam ni Dewan Sol, 4 gelanggang badminton, fully aircon. Ada stage semua cukup. PA system 300,000. PA system tu bila menyanyi ni, malu rasanya mengatakan cinta. Kalau azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pun tak jadi ambil kurang dia. Jadi buatlah program, pergi duduk sana. Orang perempuan boleh mandi kolam renang. Kolam renang ni tertutup, boleh mandi. Tapi saya buka 2 lubang untuk ustaz. Nanti kalau lemas siapa nak tengok? Ada lawak dia. Tertutup, boleh mandi. Boleh daring boleh, badminton boleh, archery boleh, futsal pun boleh. Bantu menghadapi saya ni, pelajar-pelajar ni yatim dan miskin. Mereka ni tak diambil yuran, free of charge. Hari Sabtu lepas masuk dalam TV kan, Mahat Hafiz Sultan pertama Malaysia. Baru ni bulan ke-12. Saya tempatlah bercakap sikit hari ni, Mahat Hafiz. Pergilah tuan-tuan, duduk di sini. Kalau tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan ada duit, transfer dalam ni. Pusat Kecemarangan Asyafiq ada account. Dan kalau tuan-tuan nak bantu lagi, budak-budak ni, tuan-tuan terbantu saya terpaksa tuan-tuan kadang-kadang orang ni ceramah dan letakkan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, sebulan 60,000 bang. Nak cari mana bang? Kalau tuan-tuan nak bahas, saya bahas. Nak cari mana? Nak bayar 60,000 sebulan. Elektrik saya 3,600. Elektrik saja. Gaji guru apa semua ni 60,000 sebulan. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah lah. Kalau tuan-tuan nak bantu, transfer je. Ataupun tuan-tuan nak bantu di produk Asofa Gel. Yang ini, yang sakit lutut, yang sakit kepala, sapu. Bagus. Harga dia RM25. Kalau tak ni pun, letak depan tengok muka saya. Lega dah tuan-tuan. Jadi ada di belakang pun tak bayar, satu kotak aja. Jadi tuan-tuan tolonglah bantu saya. Yang ni free ada lagi. Ambillah apa-apa pun, bagi kawan-kawan. Tuan-tuan amal, saya dapat pahala. No? Dan amal lah. InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan amal, saya dapat pahala. Kalau saya masuk syurga, tuan-tuan yang amal, saya tarik semua masuk syurga. Tapi yang depan dulu lah. Yang belakang lambat lah. Sebab mereka lambat belakang. Yang baru datang lagi lambat. Jadi insyaAllah, yang baik kepada Allah, yang rumah-rumahan saya, kita jumpa lagi. Ubi Kedet, ubi kayu, semua yang ada ni, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.